Okay, Assalamualaikum and hi. So hari ni kita nak bincang tentang chapter 7, permutation and combination. So macam mana nak bezakan antara permutation and combination. So kalau permutation, soalan akan cakap pasal arrangement. Okay, soalan akan cakap pasal arrange lah. Arrange. So permutation ni ialah arrangement all the members of set into some sequence or order. So kalau combination ni, soalan akan cakap pasal selection. Selection ataupun choose. So dia akan suruh choose ataupun dia akan suruh select lah. Okay. So sekarang kita nak tengok pula technique of counting. So contoh soalan kata soalan ada bagi event 1, kita ada event 1, kita ada event 2. Okay. Let's say contoh saya ada event 1, event 2. Okay, so let's say kalau kita soalan tu kata event 1 and event 2. Okay, so apa yang kita buat, contoh event 1 kita ada m ways. Okay, and event 2 kita ada n ways. So bila soalan cakap pasal and, kita kena multiplykan dua event ni, m multiply by n untuk dapat number of ways lah. So kalau n, kita kena multiply. Tapi bila soalan cakap or, event 1 or event 2, apa yang kita kena buat ialah kita kena pluskan dia, m plus n ways. Okay, so kalau or, kita kena pluskan. Ini untuk cari number of ways lah. Okay, so sekarang kita akan tengok example 1, so which is kita dah bincang dah dalam lecture tadi. In a computer game known as Maze of Tunnel, there are two tunnels leading from point A, point B to point B. So kita ada from point A to from point B to point B, kita ada two tunnels. And then from point B to point C, kita ada three tunnels. Kita ada 1, 2, 3 tunnels. And then from point C to point D, kita ada 4 tunnels. 1, 2, 3, 4 tunnels. Okay. So calculate the number of routes a rat can take to move from point A to point C via point B. So daripada point A to point C sekarang dia nak pergi. So mestilah kena lalu B. So apa yang kita ada sekarang daripada point A ke point B, kita ada 2 tunnels. So maksudnya 2 ways dekat situ. And dia kena ambil point B. And keyword dia dekat and. So daripada point B ke point C dia ada 3 tunnels. So kena darab dengan 3 tunnels. So equals to 6 ways dekat sini. Kita ada 6 ways. Okay, so question B, from point A to point D via point B and C. So sekarang kita nak pergi daripada point A ke point D melalui B dengan C. So sama juga kita ada daripada A ke B kita ada 2 ways, 2 tunnels. And then B to C we have 3, C to D we have 4. So berhenti je dekat situ, which is this one will be 24 ways. Okay. So sekarang soalan ni, soalan C dia kata can repeat the same route. So dia nak pergi daripada A, B, C, D. So route dia sekarang akan jadi from A to D balik semula ke A. Okay, balik semula ke A tapi dia boleh repeat the same route. So daripada A ke B sama juga, A ke B kita ada 2 tunnels, B to C kita ada 3 ways, C ke D kita ada 4. Bila dia balik semula, dia masih D ke C dia masih ada 4 ways. So times 4, C ke B kita masih ada lagi 3 tunnels, B to A kita masih lagi ada 2. So this would be 576 ways. Okay. So berbeza pula dengan soalan D, dia kata cannot repeat the same route. Soalan yang sama, dia masih lagi pergi daripada A ke D, balik semula ke A, tapi dia tak boleh repeat the same route. So daripada A ke B, kita ada 2 ways, 2 tunnels. So sekarang kita dah guna 1 tunnels. So kita dah guna 1 tunnels. Let's say kita dah guna yang first one lah, ini kita padam. So ini kita padam. So B to C kita ada 3 ways. 3 ways. So kita dah guna 1, kita padam 1 tunnel. Which is kita tak boleh guna lagi sebab dia kata cannot repeat the same route. C to D ada 4 ways. So kita akan padam juga 1 tunnels ni. Okay. So now bila nak balik semula, daripada D ke C dia tinggal 3 tunnels. So dia tinggal 3 ways lah.
Daripada C ke B dia tinggal 2, B ke A dia tinggal 1. Sebab kita tak boleh repeat the same root macam soalan kata. So ini akan jadi 144 ways. Okay, so sekarang kita nak tengok factorial notation, which is ini kita boleh dapat daripada calculator kita. Tapi kalau soalan suruh show, kamu kena tahulah formula ini. So, n factorial, formula dia kita ada n minus 1 times dengan n minus 2 times n minus 3 sampailah kita dapat, darab lagi sampailah kita dapat 3 tolak dengan 1, kita dapat 2 tolak dengan 1, kita akan end up dengan 1 dekat situ. Okay. Ataupun formula yang lain, kita ada n factorial equals to n times n minus 1 factorial. Okay, so ini formula yang kamu kena tahulah, ataupun kita boleh je terus tekan calculator. Okay, so tengok example 2, kita ada 5 factorial. So 5 factorial, n kita sama dengan 5 lah. So kita start dengan 5, darab dengan tolak 1 kita ada 4, tolak 1 kita ada 3, tolak 1 kita ada 2, and minus 1 kita berhenti dekat 1, which is kita ada 120 dekat sini. Okay, remark kalau kita ada 0 factorial ataupun 1 factorial, dua-dua ni value dia ialah 1. Okay, so value dia adalah 1. Okay, kalau kamu tengok dekat soalan C, contoh dekat situ kita nak cari 16 factorial over 3 factorial 13 factorial. So 16 factorial tu kita boleh letak 16 times 15 times 14 times 13. Kalau kamu tengok dekat bawah ada 13 factorial. So ini pun 13 factorial. Sebab dia akan jadi 13, 12, 11 times 10 times sampailah dapat 1. Which is sama juga dengan 13 factorial. So kita boleh biarkan dia dekat 13 factorial supaya kita boleh terus cancel out 13 factorial. So akan dapatlah jawapan dia dekat sini apa. Okay. Alright. So sekarang kita akan tengok permutation of a set of objects. Sebelum tu kita akan pisahkan kepada beberapa bahagian, beberapa case untuk permutation. So kita ada n different object, r objects from n different object, some objects are repeated, and kita ada conditional permutation. So yang paling basic sekali ialah n different objects. Maksudnya contoh kita ada 5 objek yang berbeza-beza, huruf yang berbeza. Ada 25 orang ialah orang yang berbeza. Orang sentiasa berbeza. So sekarang cara nak jawab n different object ni, kita ada NPR ataupun n factorial. Okay, NPR ataupun n factorial, which is benda yang sama lah. NPR dengan n factorial ialah benda yang sama. Okay, so untuk R objects from n different objects ni kita boleh bahagikan kepada dua, with repetition ataupun without repetition. So with repetition ni sama juga dengan without restriction. Sama juga dengan without restriction. Kadang-kadang soalan kata without restriction. Without repetition ni kadang-kadang soalan akan kata with restriction. Okay, with restriction. Okay, so bila with repetition, apa yang kita kena buat ialah kita ada n to the power of r. So without repetition pula kita akan letak sebagai NPR dekat sini. Okay, so with repetition kita ada n power r. Nanti kita akan tengok lagi dalam soalan. Without repetition, dia ialah NPR. Okay, so second one. So some objects are repeated. So some objects are repeated. Maksudnya kita ada n objek, samalah. Kita ada 25 objek, kita nak susun 3 sahaja tapi 3 tu berulang. So formula dia kita ada n factorial over dengan R1 factorial, R2 factorial. R dekat sini ialah objek yang berulang lah. Okay, objek yang berulang. Ataupun sum ni kita boleh padam, kita letak R. Okay, sum ni ialah R objects. R objects are repeated. Okay, so sekarang kita dah tahu 3 main cases untuk permutation, and then the last one, conditional permutation ni semua based daripada 3 yang atas ni. So nanti kita akan explain lagi dekat conditional permutation kita. So kita akan tengok soalan example 5. Okay, sorry, example 3. There are 3 pictures A, B, C to be hung in a line along the wall. In how many ways can they be arranged? So ini daripada case pertama, which is n different objects, sebab kita ada 3 pictures. So let's say kalau kita susunlah gambar tu A, B, C. So sama ada 3 darab 2 darab 1. Okay, ataupun kita boleh letak juga sebagai 3 factorial sama dengan 6. Okay, 3 factorial ataupun 3p3 pun boleh juga. Okay,
Soalan example 4. A shop stocks t-shirt in 3 sizes, small, medium, large. So kita ada 3 size that are available in 4 colors. Okay, if the size are denoted apa-apa-apa and the colors are denoted apa-apa-apa, make a list of all different labels needed to distinguish the t-shirt and find the number of different labels. So sekarang kita boleh find the number of different labels. So kita ada contoh, kita ada sizes, kita ada colors. Okay, so size kita ada 3, colors kita ada 4. So berapa number of ways kat sini? Kita boleh letak dia 3 times dengan 4 equals to 12 dekat sini. So bila dia suruh make a list of label tu, kamu kena buat satu-satu lah. Small dengan blue, small dengan red, small dengan yellow, small dengan green. Yang tu boleh buat sendirilah. So cukup tak 12 nanti. Buat sendiri. Okay, so sekarang kita pergi kepada yang case pertama tadi. Kita ada permutation of n different objects. So basically formula yang sama. Kita ada npn equals to n factorial over n minus n factorial. So macam saya cakap tadi dekat sini, saya cakap npn sama dengan n factorial. Kenapa? Sebab kita ada n factorial. So n minus n akan jadi 0 factorial lah. So macam kita tengok dekat remark sebelum ni, 0 factorial ialah 1. So kita akan end up dengan n factorial. Okay, so itu just formula je lah. So example 5, how many different word codes can be formed from all the letters of the word logarithm? So ada berapa word dalam logarithm tu? Kalau kamu kira kita ada 9, n kita sama dengan 9. So kita boleh letak 9p9 atau 9 factorial. Okay, so kamu akan dapat 362,880 kat sini. Okay, sebab dia tak bagi apa-apa restriction, dia tak bagi apa-apa condition, dia just suruh susunkan huruf dalam logarithm. Kalau kamu tengok setiap huruf dalam logarithm pun tak berulang. So terus npn ataupun n factorial. Okay, example 6. How many ways can 5 people be seated on 5 chairs arranged in a line if no condition is imposed? So, no condition, tak ada condition, tak ada restriction. 5 people seated on 5 chairs. So 5 orang atas dalam 5 kerusi, dalam atas. Tak apalah, 5 orang dengan 5 kerusi. So automatically kita akan dapat 5p5 ataupun 5 factorial. Okay, which is kat sini equals to 120. Okay, so second one, the first chair is reserved for one particular person. Okay, kalau kita tengok, kita susun kursi 1, 2, 3, 4, 5. So the first one memang dah ada orang. Okay, daripada 5 orang tu, the first one dah ada orang. So kita, bila soalan cakap pasal particular je, kita akan letak dia sebagai 1p1 dekat sini. Okay, ini ialah 1p1. Okay, dia particular. Contohlah Ali, Abu, Angah, Cik, Ahmad. Okay, Abu mesti kena duduk depan sekali. So depan Abu sahajalah. So 1p1 tu mewakili Abu. So ada lagi berapa orang lagi yang mewakili yang belakang ni? Yang belakang ni ada berapa orang lagi? Ada 4 orang lagi. So kita ada 4. Nak duduk dekat berapa kerusi? 4 kerusi. So kita ada 1p1 times 4p4. Ataupun 4 factorial pun boleh juga. Jadi kita akan end up dengan 24 dekat situ. Okay. Okay, so tengok example 7. How many different 4-digit numbers can be formed from digit 5, 6, 7 and 8 if there is no repetition? Okay, so kita ada 5, 6, 7, 8. Kita ada 4 number, 4 digit dekat situ. No repetition. Without restriction, kita terus buat 4p4 ataupun 4 factorial. Kita dapat equals to 24 dekat situ. Okay. Okay, soalan B pula. The first digit must be 7 and no repetition is allowed. Okay, so kita ada 4 digit. 1, 2, 3, 4 digit. Nombor yang di depan sekali mesti kena 7. Okay. 7 mesti duduk dekat depan ni. So macam case yang tadilah orang tu. So 5, 6, 7, 8 ialah 4 nombor yang berbeza. So 7 mesti kat depan, so dia particular lah kat situ. So 7 ni ialah 1p1. Okay. So nombor yang kat belakang tu dia boleh jadi 5, 6, 8. So kita ada 3 choice nak susun dekat 3 tempat. Okay. So kita ada 1p1 darab dengan 3p3 equals to 6 dekat situ. Okay. Okay, so next example, kita ada permutation of R object from n different objects. Okay, so which is ini.
Macam kita cakap tadi lah, NPR. Okay, so formula dia, inilah formula dia NPR. So nak hafal boleh ataupun kita terus tekan calculator lah. So R tu ialah objek yang direpitkan lah. So ada dua condition, sama ada with repetition ataupun without repetition. So ini with repetition. So NPR ialah with repetition. So NPR without repetition. Okay, so without repetition. So sekarang kita tengok untuk yang repetition are not allowed ataupun without repetition. So example 8. In how many ways can the letters H, A, S, M and R be arranged without repetition? So keyword dia dekat without repetition, dia kata tak boleh ulang. When all the 5 letters are taken at a time. So kita ada H, A, S, M, R, setiap huruf berbeza-beza. So all the 5 letters are taken at a time. So straight away terus 5 factorial equals to 120. Okay, sebab kita memang nak susun 5 huruf tu. Okay, so sekarang soalan B pula, 4 of the letters are taken at a time. Daripada 5 huruf dia nak ambil 4 sahaja. So maksudnya dia nak susun 4 sahaja. So automatically 5P 4. So boleh tekan calculator equals to 120. Make sure kamu tahu nak tekan calculator macam mana. Nak tekan P shift darab. Shift darab tu untuk tekan P. So tekan 5, tekan shift darab, tekan 4. Okay, so kamu dapat 120 dekat situ. So example 9, suppose you have 4 different flags. How many different signals could you make using 2 flags? So ada 4 flags, nak buat signal by using 2 flags. So automatically terus 4P2 equals to 12 dekat sini. Okay. 2 or 3 flags. Okay. So sekarang keyword dia dekat OR. Tadi yang kita belajar mula-mula tadi, OR ialah tambah. So sekarang kita nak sama ada 2 atau 3 flags. So kalau 2, maksudnya kita akan pilih 2 dulu. Kita akan susun 2. So OR ialah tambah. So tambah dekat sini. So maksudnya 4P2 plus 4P3 equals to, so kita ada 12 plus 24 equals to 36. Okay, so itu example 9. Okay, so kita tengok example 10 pula. Soalan, find the number of arrangement of 4 digits taken from the set 1, 2, 3, 4 assuming no repetition. In how many ways can these numbers be arranged so that the number begins with the digit 1? Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4. Kita akan start dengan, okay, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 digit yang kita kena susun. Okay. So macam kita cakap tadi. Sekejap saya susun dulu. Kita ada 1, 2, 3, 4 digit. Okay, soalan ni kata the numbers begin with the digit 1. Okay, so depan sekali mesti kena 1. Okay, so depan sekali mesti kena 1. So 1 tu ialah particular. So dia ialah 1P1. So sekarang yang 3 ni dia boleh jadi 2, 3, 4. Yang 3 ni sama ada 2, 3 ataupun 4. So kita ada 3 nombor nak susun dekat 3 tempat. 3P3 lah dekat situ. So kita akan dapat 1P1 darab 3P3. So equals to 6 dekat situ. Okay. So untuk B pula, the numbers do not begin with the digit 1. Tadi A mesti kena begin with digit 1. Untuk B do not begin with the digit 1. So sama juga kita ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. So depan sekali kalau tak mula dengan 1, dia mesti akan mula dengan 2, 3 ataupun 4 lah. Betul tak? Sebab kita ada 1, 2, 3, 4. So kalau dia tak boleh mula dengan 1, dia akan mula sama ada dengan 3 nombor ni lah. Okay. So kita susun. Kita ada 3 pilihan nombor, kita nak letak dekat satu tempat. Kita ada 3 pilihan nombor nak letak dekat satu tempat. So 3P1 dekat situ. So dekat belakang, let's say lah kamu dah pilih 2, kamu letak dekat depan sekali. So masih lagi ada 3 nombor yang di belakang. So yang di belakang ni dia akan jadi 3P3. So automatically kita ada 3P1 times 3P3 equals to 18 kat sini. Okay. Alright, so sekarang kita akan tengok example 11. Okay. So yang ni macam complicated sikit je. 4 digit numbers, tapi tak apa, nanti kita akan tengok yang case yang kedua juga, soalan yang sama.
Okay. So 4-digit numbers are to be formed from digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kat situ n kamu ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n kamu ada 7. Okay, so n kita ada 7 termasuk kosong kan? Without repetition. Okay, so without repetition, ingat dalam kepala kamu NPR. So how many numbers can be formed if the number is less than 5,000? Okay, untuk kalau kamu nak guna cara yang sama dekat example 10, tak ada masalah, boleh juga. Ataupun cara yang senang sikit, so kita nak susun 4 digit numbers. Okay, kita nak susun 4 digit numbers. Kita ada n sama dengan 7, ada 7 digit. Kita nak susun 4 digit number. Okay, so sekarang kita akan letak 4 digit lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so is less than 5,000. So bila dia kata less than 5,000, okay, so kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Obviously dia tak boleh jadi 5 kan. Kalau kamu letak 5, dia akan lebih daripada 5,000. Kalau kamu letak 6 pun dia akan jadi lebih daripada 5,000 untuk nombor yang, untuk digit yang depan sekali. So the choice untuk nombor yang depan sekali ialah 4, 3, 2, 1. Kenapa saya tak ambil kosong? Sebab kalau kita letak kosong dekat depan, dia tak akan jadi 4 digit number. Okay? Digit tak boleh bermula dengan kosong. So itu yang kamu kena ingat. Okay? Digit tak boleh bermula dengan kosong. So sekarang nombor yang depan sekali kita boleh pilih 1, 2, 3, 4 sebab dia nak less than 5,000. So kita ada 4 choice of number dekat sini. 4 choice of number. Which is kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 lah. Okay. So sekarang yang belakang ni tak kisahlah. Sekarang kamu ada 7 digit, betul tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu ada 7 digit. So kamu dah letak 1 dekat depan, kamu tinggal 6. So ini kamu boleh letak 6. Kamu letak 1 kat depan, kamu tinggal 5. Kamu letak 1, kamu tinggal 4. Okay. So ini sama macam tadi kita buat factorial. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay. So kalau kita darabkan semua, 4 times 5 times 5 times 4, kita akan dapat 480. Okay. So ada dua cara. Sama ada kamu guna cara yang sama macam example 10 ataupun kita guna cara dekat example 11. So basically dekat example 10 kita senaraikanlah nombor dia and then kita akan letak 3P1, 1P1. Cara dekat example 11 kita terus letak berapa ways yang kita boleh guna. Contoh untuk soalan B. Begins with digit 4 or 6. Okay, kita masih lagi ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Okay, sebab dia nak 4 digit dekat sini. Dia nak 4 digit. Okay, so sekarang begins with digit 4 or 6. Okay, so depan sekali sama ada 4 ataupun 6. So kita ada 2 nombor dekat sini. Okay, 2 ways lah, 2 choice. So kita ada 7 digit. Kita letak 1 kat depan. Dekat sini masih lagi ada 6. Kita letak 2 dah. Kat sini ada 5. Kita letak 3 dah. Kat sini ada 4. Okay. So darab je semua. Kita ada 2 darab 6 darab 5 darab 4. So equals to 240. Okay. Saya harap kamu faham ya. Apa yang saya cakap dekat 6, 5, 4 ni sebenarnya. Sebab contoh kita dah letak 4 dekat sini. Yang belakang tinggal lagi 6 nombor lah. Kan? Sebab kita ada 7 nombor dekat sini. Okay, so kita teruskan. Is between 2,000 and 6,000. Between 2,000 and 6,000. So kita ada, sama juga kita ada 4 digit. 1, 2, 3, 4 digit. Okay. So kalau between 2,000 dengan 6,000, obviously dia akan bermula dengan 2,000. Okay. Tapi 6 termasuk ke tidak? Contoh kat sini. Sini sama ada kita letak 2, 3, 4 ataupun 5. Tapi 6 pun termasuk ke tidak? Kalau kamu letak 6 dekat depan sekali, dia akan jadi lebih daripada 6,000. Sebab soalan ni kata between. Okay. So between 6,000, between 2,000 dengan 6,000. Maksudnya di antara, maksudnya 6,000 tak termasuk lah. So nombor yang terakhir ialah 5999. So nombor depan sekali boleh letak 2, 3, 4 ataupun 5 sahaja. So kita ada 4 nombor yang kita boleh letak dekat depan. So sama juga, dah letak 1 dekat depan, ini tinggal 6 nombor, ini tinggal 5 nombor, ini tinggal 4 nombor. Dan kita boleh darabkan 4 darab 6 darab 5 darab 4, which is this one is equals to 480. Okay. So untuk soalan D, is an odd number. Okay, sama juga kita ada 4 digit, 1, 2, 3, 4 digit. Okay.
is an odd number. So odd number kat sini kamu ada 3, 1, 3, 5. Okay. So kita ada 1, 2, 3. Sorry. Betul, 1, 2, 3. So bila dia cakap pasal odd number, kita akan tengok nombor yang di belakang sekali. Kita tak tengok nombor depan, kita tengok nombor yang di belakang sekali. Sebab 21, 23, 27, kita tengok nombor belakang kan. So sekarang 3 nombor, 1, 3, 5 tu sama dia akan diletakkan di belakang sekali. Okay, ini sama ada 1, 3 ataupun 5. So kita ada 3 nombor yang kita boleh letak dekat sini. Okay. So sekarang balik semula kepada nombor yang depan sekali. Berapa banyak nombor yang kamu rasa boleh letak dekat depan? 6 ataupun 5. Ingat kamu ada 7 nombor, kamu dah letak 1 dekat belakang sekali, so kita ada 6 nombor. Tapi kamu kena ingat, 6 nombor kamu ni termasuk dengan kosong. Okay, 6 nombor kamu termasuk dengan kosong. Tapi kalau digit, kosong tak boleh berada dekat depan sekali. Sebab kalau dia berada dekat depan sekali, dia dah tak jadi 4 digit, dia jadi 3 digit. Okay, so sekarang instead of 6, kita boleh letak 5 sahaja nombor yang dekat depan. Kita boleh letak 5 sahaja nombor, which is kita boleh letak sama ada 1, 2, 3, 4 ataupun 5 lah. Okay, saya harap kamu faham Okay, so sekarang nombor yang kedua pula. Okay, tadi kita ada 7 nombor. Kita letak 1 nombor dekat belakang sekali. Kita letak 1 nombor dekat depan sekali. 5 nombor yang kita ada dekat sini. Okay, sebab sekarang kosong dah termasuk. So kosong dah termasuk. 5 nombor. Okay, so sekarang tinggal 4 lah dekat sini. So kita ada 5 darab 5 darab 4 darab 3. So which is kita end up dengan 300. Okay. So sekarang example 12. How many 3 digit? Okay, so itu sahajalah. Okay. So untuk case kedua, itu untuk case yang pertama, which is with restriction ataupun without repetition. Okay, maksudnya tak boleh buat repetition. Sekarang kita dekat case yang with repetition. Okay, so kalau with repetition, apa yang kita kena tengok ialah n power r. Okay, simple je kalau with repetition ni, n power r. So kalau kamu baca soalan ni, how many 3 digit number can be made from 2, 3, 4, 5, 6 if each integer is used only once? Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 digit. Dia kata dia nak 3 digit sahaja. 3 digit numbers. Okay, so terus letak 5p3 dekat sini. Equals to 60. Okay. And then the second question, dia kata there is no restriction on the number of times each integer can be used. Okay, there is no restriction. Dia nak 3 digit numbers je. So kita ada 3 digit number. 1, 2, 3. Okay. So yang pertama sekali, kamu boleh letak berapa nombor? 5. Okay, sebab dia kata tak ada restriction. Tak kisah apa-apa nombor dekat depan ke kat belakang. So nombor yang kedua, kamu boleh letak berapa nombor? Masih lagi 5 sebab dia kata nombor 2, 3, 4, 5, 6 ni masih boleh berulang. Boleh letak 5. And then yang ketiga pun boleh letak 5. Sebab tu kita akan ada 5 to the power of 3. Okay. So automatically kita terus dapat 125 dekat sini. Okay, saya harap kamu boleh faham lah yang itu. Okay. Okay. So sekarang kita tengok pula example 13.